ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati serta merahmati kita insya-Allah. Malam ni kita sebut satu tajuk, iaitu mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Bagaimana seseorang tu nak membina rumah tangga mengikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Rum ayat yang ke-21. Kalau kita lihat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan tadi, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian berkenaan dengan apa yang disebut sebagai mawaddatan warahmah. Kerana dalam ayat tadi Allah Ta'ala mulakan dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Kalau kita lihat dalam surah Rum ni, dia ada dalil akli, dalil yang manusia boleh fikir berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Ada 45 lebih kurang dalam surah Rum ni, bermula dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi yang kita nak sebut pada malam ini, iaitu an khalaqa lakum min anfusikum azwaja.
Di antara tanda kekuasaan Allah, kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, iaitu jenis manusia. Salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ni, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, Dia menjadikan pasangan kita ini daripada kalangan bangsa kita ataupun jenis kita. Itu jenis manusia. Dia tak jadikan pasangan kita ini dengan jenis jin dan sebagainya, tidak. Maka ini adalah hujjah bahawa tidak ada manusia yang berkahwin dengan jin dan tidak ada manusia yang berkahwin dengan binatang. Walaupun semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi berlainan jenis. Berlainan jenis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki dan perempuan dalam persamaan jenis, itu manusia. Lelaki, perempuan, dia tidak lari daripada jenama dia, manusia. Dan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Kenapa diberikan pasangan hidup ni? Sebab apa? Belum daripada kita bahas panjang lagi, kita sebut ni dulu. Sebab apa diberikan pasangan hidup? Di antaranya litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram kepadanya, supaya kita boleh cari ketenangan dengan pasangan kita. Itu hakikat yang sebenar. Ini satu makna dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 189. Walladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا. Dia yang menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Kalau kita tengok surah Rum ni, surah ni mula-mula sekali dicerita berkenaan dengan peperangan. Bagaimana dikaitkan pula masuk ayat tentang ketenangan? Kalau dalam perang dia tidak tenang, mana ada peperangan itu tenang? Surah Rum dimulakan ghulibatir Rum, berkenaan dengan peperangan. Tapi macam mana Tuhan boleh sebut tenang dalam surah ini? Baik, iaitu Allah Ta'ala nak sebut bahawa duduk di rumah dengan pasangan masing-masing supaya duduk dengan keadaan tenang, dan jangan cari peperangan. Jangan cari peperangan, jangan cari kelang kabut. Dan ketenangan dalam rumah tangga ni membawa kepada hubungan dengan masyarakat yang baik. Asasnya bermula dengan rumah tangga. Itu makna litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Satu lagi makna litaskunu ilaiha ni, kalimah sakana ni kalau kita tengok dari segi bahasa, maknanya berhenti. Dan ini berbeza dengan pergerakan, kerana pergerakan itu sebenarnya kacau bilau, bergerak. Kalau berhenti, tenang. Apa pun kalau kita berhenti, dia jadi rehat. Jadi rehat. Jadi kalau kita sebutlah rumah tangga ni macam mana, kita kena jadikan rumah tangga ni sebagai satu amalan harian kita, di mana kita kena luangkan masa dengan pasangan kita. Jikalau kita menikah, duduk ada masa dengan dia. Kerana sakinah ni, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan malam, lepas tu Tuhan sebut berkenaan dengan rumah. Aina taskunu, di mana kamu tinggal, mana tempat dia berhenti tu, di mana.
Sakan yang tempat tinggal. Kalau malam, Allah Ta'ala sebut wa ja'alal laila sakana, dan malam itu aku jadikan tempat untuk kamu berehat. Dan perkataan sakana itu juga digunakan untuk pasangan kita. 3 elemen yang penting untuk mendapat sakinah, iaitu malam, di rumah, dan dengan pasangan kita. Lepas daripada litaskunu ilaiha tu, barulah Allah Ta'ala buat mari wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Mawaddah ni, kalau kita tengok dalam ayat ni, kecintaan yang tinggi. Mawaddah ni asal dia keinginan kepada sesuatu dengan tinggi. Mawaddah dalam ayat ni itu kecintaan yang tinggi, sebab kadang-kadang seorang suami bila duduk tempat kerja dia teringat ke bini dia, duduk mana-mana pun dia rasa ingat ke bini. Kadang-kadang orang ingat sangat tu tak tahu nak buat apa sebab rindu ke bini. Mungkin mula-mula lah cucu 45 16 tak apa nak ingat dah. Tapi hakikatnya Nabi SAW dia sentiasa sebut perkataan sayang ke bini dia. Rutin harian Nabi akan ziarah isteri-isteri dia, ummahatil mu'minin. Cuma ada giliran yang Nabi bermalam di rumah Aisyah, ada giliran Nabi bermalam di rumah Hafsah dan sebagainya. Tapi ziarah tu tiap-tiap hari. Baik, kita pergi lebih dalam lagi berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu mawaddah wa rahmah ni boleh menjadikan keluarga bahagia. Pernikahan ini satu fitrah yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Manusia ni dia rasa nak menikah, Kalau tak ada rasa nak menikah tu, makna masalah pada tubuh ataupun masalah pada perasaan. Hak tak menikah lagi dia rasa nak menikah, hak menikah dah pun rasa nak menikah lagi. Itu masalah juga tu. Tapi tak apalah, tu kita bincang kemudian. Atau kita bincang kemudian. Malam ni kita nak sebut bahawa pernikahan fitrah kemanusiaan dan Allah Ta'ala anjurkan kita supaya bernikah. Baik. Oleh kerana agama Islam ni bukan satu agama yang menyekat kemahuan manusia sesuka hati, tidak. Apa yang disekat oleh agama mesti ada mudarat yang besar. Apa yang agama kata tak boleh, dia ada mudarat yang besar. Kalau kita sebut pernikahan, ada juga penceraian. Penceraian bukan satu benda yang hina. Kadang-kadang orang pandang penceraian ni satu benda yang hina. Sebenarnya penceraian ini kadang-kadang boleh menyelesaikan masalah yang banyak. Kalau kita nak cerai saja-saja tu tak boleh tanpa sebab. Sebab apa? Menzalimi perempuan. Tapi kalau kita tak boleh nak duduklah dengan dia, nak buat macam mana, tak boleh nak pergi dah. Pergi kat mana, pergi kat ni, tak boleh nak ada berdamai dah. Nampak hari-hari duduk bergaduh. Sebagaimana yang berlaku kepada pasangan yang dipilih oleh Nabi SAW sendiri, itu Zainab binti Jahshin, yang akhirnya menjadi ummahatil mu'minin, salah seorang daripada isteri Nabi juga, dengan Zaid bin Harisah. Dia tak nak pergi dah, ambil jalan penceraian sebagai jalan akhir. Pernikahan, dalam pernikahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala beri banyak kelebihan. Di antaranya, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya. Barang siapa yang menikah, maka dia telah melengkapkan separuh daripada agamanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuh lagi. Besar nikah tu. Separuh agama tu ada dah pada jiwa dia.
tinggal separuh lagi. Syekh saya dulu, dia membaca hadis ni, dia saja buat lawak je lah, dia saja buat lawak. Dia kata kalau mu nak penuh, dia kata nikah seorang lagi, dia kata baru penuh. Sebab hak ni separuh, dia kata. Tu dia katalah. Kemudian Islam ni diajar kepada kita, bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berapa suka kalau kita hidup dalam keadaan seorang-seorang. Dia tak berapa suka. Sebab tu Rasulullah sebut tazawwaju al-waduda al-walud fa inni makathiru bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Wanita yang subur dan penyayang, kerana aku berbangga dengan kebanyakan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lain. Tu Nabi pesan pada kita, nikah wanita yang subur. Macam mana subur tu wallahu alam. Kita pun tak tahu subur tu macam mana dah. Sebab kita menikah ni tak ada keturunan dia, kita tengok adik-beradik dia ramai, mungkin dia tu salah seorang daripada subur. Dan bab kesuburan ni kena tanya doktor lah macam mana dia punya kitaran haid dia ke macam mana tu bab subur. Tapi perempuan tu menikah perempuan hak subur dan juga penyayang, penyayang. Ada sifat kasih sayang pada perempuan itu, hang campak begitu dah. Dan menikah dengan siapa? Boleh. Anak dara boleh, janda boleh. Tapi hak Rasulullah tekannya menikah anak dara. Ni bagi hak tak menikah lagi lah, nikah anak dara. Abdurrahman bin Auf, dia menikah dengan janda. Dia mari ke Rasulullah, dia bagi tahu. Rasulullah kata ke dia, Rasulullah kata, kenapa tak menikah anak dara? Dia tanya Nabi, apa beza anak dara dengan janda? Nabi kata, tula'ibuka wa tula'ibuha. Anak dara ni mu pun gagah, dia pun gagah. Nabi sebut gitu, sehingga sahabat tersenyum. Tu bab menikah. Kalau cerita bab menikah gini, cerah mata. Nah, cuma nak tahu tujuan pernikahan dalam Islam tu sebab apa kita kena menikah. Hak menikah dah pun kena dengar, hak tak menikah lagi pun kena dengar. Kalau hak menikah dah dengar apa yang saya nak sebut malam ni, dia akan baiki tujuan pernikahan dia. Hak menikah dah. Dan kalau hak tak menikah lagi, dia masukkan dalam jiwa dia tujuan apa sebenarnya untuk kita kahwin ini. Yang pertama sekali, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Untuk memenuhi tuntutan manusia ini. Sebab apa tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana saya sebut, pernikahan satu fitrah untuk manusia nak melalui jalan pernikahan. Kalau kita kira menikah dengan perempuan, berzina pun dengan perempuan, berzina dengan perempuan juga. Kalau nak kira logik otak kita, berzina tak ada keluar duit banyak apa, tak ada, sikit duit lah, tapi tak boleh berzina. Sebab menjahanamkan keturunan. Nak bin dengan anak tu. Sebab kalau perempuan tu, kalau berzina tu, dia pergi berzina kawan tu, kawan ni, keluar anak, masing-masing pakat tak mengaku. Masalah kepada anak tu. Tentu kena ingat, hampir 1 juta di Malaysia ni kes yang tidak selesai bin dengan benti. Bukan sikit tu, banyak tu. Tak tahu nak buat macam mana, lesar macam mana. Kalau guna fatwa perleh, bin dengan ayah dia tu lah, ayah dia berzina tu. Dah sah-sah anak kawan tu boleh buat DNA zaman lalu ni kan. Kalau kawan ni tak mengaku, apa kak buat DNA? Anak siapa? Bin dengan ayah dia tu fatwa, nanti perleh lah saya sebut tu, mungkin boleh menyelesaikan masalah. Kalau anak sulung saja bin Abdullah,
dia anak sulung tu cara tidak sah, keluar anak ni bin Abdullah, anak kedua, ketiga, keempatnya bin kawan ni bin ayah dia betul tu. Jadi nama lain, ada nama mamak ke. Jadi anak hak sulung tu tanya, kenapa saya hak sulung ni bin lain, hak ni bin lain. Lepas tu jadi ayah tu kena cerita balik kejahatan dia. Sebenarnya ayah ngemok dulu berzina, nak kata gitu? Tidak mungkin. Nak membuka kembali sejarah silam. Jadi ini yang negeri Perlis dia fikir benda ni semua ni. Baik. Dan tujuan menikahnya adalah untuk berakhlak mulia. Kan Nabi sebut, ya ma'syaras syabab man istata' alaikumul ba'ah man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija. Nabi sebut, wahai orang muda, barang siapa di antara kamu berkemampuan berkahwin, maka kahwinlah, kerana nikah tu menundukkan pandangan dan boleh kita panggil menjadi benteng kepada kemaluan kamu. Nak pergi berzina, ada tempat yang halal, iaitu pernikahan. Itu di antara tujuan perkahwinan yang disebut. Itu yang paling besar sekali. Sekarang ni kita nak tengok, menurut Al-Quran hadis, kalau nak menikah ni orang perempuan macam mana yang kita nak ambil. Begitu juga macam saya sebut tadi, bagi kita hak dah menikah ni, kita pastikan ciri-ciri isteri itu masuk dalam kita, kalau tak ada lagi. Dan kalau hak baru nak menikah tu, tolong ambil ciri-ciri isteri itu, biar aku jadi macam ni kalau aku nak menikah. Nah, baik. Sepatutnya tajuk ni saya bercakap depan orang muda ni, tapi tak apalah, orang tua berbunyi bab menikah pun jangan. Nah, jangan main orang tua pun. Tapi saya nak sebutnya ni tajuk yang cukup sinonim bagaimana nak pilih isteri itu nak macam mana. Yang pertama sekali Nabi kata, fasfaq bizatid din. Fasfaq bizatid din, cari hak ada agama. Apa maknanya? Ya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna taat? Apa makna taat? Yang tauhid dia kuat, akidah dia kuat, dan sunnah dia kuat. Dua benda. Kerana la ilaha illallah adalah tauhid, Muhammadur Rasulullah adalah sunnah. Lawan kepada tauhid itu syirik, dan lawan kepada sunnah itu bid'ah. Benda ni kena ambil perhatian. Isteri yang taat kepada Allah dan Rasul, barulah dia berjangkit kepada nombor dua, iaitu dia taat kepada suami dia dan tidak merendahkan suami dia serta menjaga harta suami dia. Isteri disebut sebagai ummul bait, ibu kepada rumah. Dialah murabbi, dialah orang yang menjaga rumah itu, termasuklah menjaga anak-anak. Ketaatan anak kepada seorang ayah tidak akan jadi kalau isteri itu tidak taat kepada suami. Hormatnya anak kepada seorang ayah tidak akan jadi sekiranya isteri tidak hormat kepada suami. Biasalah orang zaman lah ni. Sebab apa saya sebut biasa tu? Banyak di kalangan kita yang terlepas pandang benda ni. Contoh, isteri ni gaji besar sikit pada suami. Mungkin dia arkitek ke, suami ni mungkin cikgu, gaji rendah-rendah. Benda ni cepat nak berlaku, hormat kepada suami tidak ada.
Kesan daripada dia tidak hormat kepada suami itu, kesan dia, anak-anak tak akan hormat pada kita, dan isteri kita tidak akan hormat kepada ibu kita sendiri. Dia tak akan hormat. Dan dia tidak akan hormat kepada keluarga kita bila tidak hormat kepada suami dia. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kita nak menikah dengan seorang perempuan, ada mahar, ada mas kahwin yang ditetapkan untuk kita bayar bagi pihak dia. Mak bapak tak ada hak nak tetap mas kahwin. Tak ada. Mak tak ada hak, ayah tak ada hak. Perempuan tu sendiri ada hak. Hak duk jadi sekarang ni, mak bapak hak lebih sudu pada kuah. Mak bapak hak lebih sudu pada kuah sama tu. Islam suruh dia tetapkan berapa dia nak. Berapa dia nak. Ikut dia lah nak berapa pun. Suami sanggup, tak apa. Bila kita telah bayar harga mas kahwin dan akad nikah, aku terimalah nikahnya sekalian, maka redha Allah bersama dengan kita dan isteri kita ini. Apabila kita telah berkahwin, kita ada hubungan yang betul. Jangan ingat terlepas begitu saja, tidak. Ada gelombang yang akan datang, ada masalah yang akan datang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita. Tuan-tuan, ada syaitan yang khas untuk pisahkan di antara suami dan isteri yang telah berkahwin. Disebut dalam ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman tu. Ada syaitan yang al-farqu bainal mar'i wa zawjih, yang memisahkan di antara suami dan isteri. Dihurai dalam hadis Nabi SAW bahawa syaitan ni, ibu pejabat dia tengah laut dalam hutan, tengah-tengah laut tu, syaitan hak bahagian nak pisah suami isteri ni, dia pergi di tengah laut tu. Jumpa bos dia, apa yang kamu dapat pada hari ini? Aku berjaya pisahkan suami dan isteri. Maknanya syaitan cukup gembira. Kalau bercerai, syaitan cukup gembira, walaupun benda tu halal, walaupun kadang-kadang jalan penyelesaian masalah, tapi syaitan cukup gembira. Itu kena ingat. Memilih seorang isteri yang taat kepada Allah dan Rasul, itu cukup penting dalam kehidupan kita. Dan di antaranya lagi itu, dia banyak bersedekah. Isteri ini banyak bersedekah, sebagaimana isteri-isteri Nabi SAW banyak bersedekah. Bukan banyak menyimpan harta, tidak. Kadang-kadang kalau isteri itu jenis berkira, ya Allah, berkira sungguh sabun RM5 boleh diklaim dengan suami dia. Tadi abang saya beli sabun RM5, mari duit balik. Dia minta duit balik, mari duit balik, dia kata. Allahu Akbar. Baik. Dan dia tidak berjumpa, tidak berbincang berdua-duaan dengan lelaki yang lain, kerana syaitan duduk tengah-tengah dia setelah dia ada suami. Zaman lah ni banyak berlaku ni. Dia buat menatang apa dia panggil tu, reunion, jumpa pelajar-pelajar sekolah lama-lama ni lah. Dia pun izin lah suami dia pergi, dah kawan-kawan ajak pergi. Dalam majlis tu jumpa kekasih lama. Jumpalah kekasih lama. Tengok, mu senyum aku senyum. Kebetulan kekasih lama tu duda, cerai dah. Kita ni jadi bini orang dah. Dia pun marilah teringat begitu begini, mula-mula mesej begitu begini. Kebetulan suami ni sibuk mesyuarat sana mesyuarat sini, pergi sana pergi sini. Dia pergi mesej dengan jantan tu pula. Lepas tu berjumpa, lepas tu minta cerai dengan suami. Bukan satu kes, tuan-tuan, berlambak-lambak kes.
Hak telefon ke saya tak saya kira lah. Panah telefon saya ni. Cakap sejam lebih macam kita ni jabat qadi pula. Nah, macam kita ni pejabat qadi pula nak minta nasihat ustaz, minta nasihat apa, dia cerita daripada A sampai ke Z. Cerita begini saya, ustaz saya rasa menyesal lepas kat isteri saya sangat, rasa menyesal. Baguslah rasa menyesal tu. Tapi benda dah jadi dah. Lepas tu dia pergi ikut kawan tu. Lepas tu awak tak cerai lagi dia, tak cerai, cerai lah, cari orang lain, payah apa. Dia nak pergi sangat pergi. Perempuan melambak-lambak atas muka dunia, duduk sayang kau seorang, buat apa? Dah, maksud duduk jadi setia sangat lah. Nak setia, ustaz setia, apa dia hak khianat? Kalau betul awak cerita dia ni, suruh dia kahwin dengan kawan tu, nak kahwin, lepaslah dia. Awak ambil lagi cari anak dara banyak-banyak. Kalau tak jumpa cari, biar saya cari, kata. Dia pun semangat lah. Kita bahagia cari pula dia. Nah, dah anak-anak ustaz, anak-anak pilih nak duduk dengan siapa. Alhamdulillah ada seorang bahagia sampai ke hari ni. Anak-anak nak mari duduk dengan dia semua. Tak mau duduk dengan mak. Sebab apa? Sebab isteri tu buat perangai. Berlaku banyak benda begini dalam masyarakat padahal. Puncanya satu je. Isteri yang tidak taat kepada suami. Baik. Satu lagi jenis zaman lah ni. Dia ada persatuan tau. Persatuan isteri-isteri ni. Dia ada persatuan dia. Dia nak ala ke liberal sikit persatuan ni. Memang ada, memang wujud. Contohnya, di antara benda dia sebut, Islam memperhambakan isteri. Jangan dia sebut. Islam memperhambakan isteri. Suruh kita taat kepada suami kita, taat membetul-tuli. Lepas tu suami ni pula boleh kahwin ramai. Sisters in Islam apa semua ni, sokong sungguh ni persatuan ni. Apa lagi ungkapan dia? Buat tuan-tuan boleh tengok persatuan ni, boleh baca. Suami tidak ada hak untuk paksa isteri tidur bersama dengan dia. Itu di antara ungkapan seorang tokoh liberal dalam Malaysia. Jumpa, nampak tak muka baru tahu. Laknat Allah kepada seorang perempuan yang diajak oleh suami dia tapi dia tak mau, kecuali dia tu uzur dan sebagainya. Bolehlah dia minta keuzuran daripada suami. Sebab apa? Kita ada hak kita sebagai isteri. Mana boleh begitu? Ini pemikiran liberal, bukan daripada pemikiran Islam. Islam tak pernah memperhambakan seorang perempuan. Di zaman jahiliah, perempuan dihamba abdikan, dijadi sebagai barang mainan. Maka Islam mari ada ikat pernikahan dengan betul. Kita kena menafkah, bagi nafkah pada isteri kita. Dan kalau kita tak beri nafkah, isteri kena mengadu pada qadi, suami kena penjara. Suami kena penjara. Kalau isteri mengadu bahawa suami tak bagi nafkah, itu hukum. Dan mana kata menjahanamkan, memperhambakan perempuan, mana ada? Tak ada. Kita duduk dengan motivasi, ustaz-ustaz ada motivasi tu, tugas suami basuh baju, tugas suami, isteri pun naik minyak gitu, tugas suami tak buat apa, tugas suami ni. Motivasi lagu ni satu hal juga ni. Kita cakap biar betul lah, ikut sunnah Nabi. Nak motivasi lah. Apa salahnya kita kata isteri yang tolong basuh baju suami dapat pahala sebab tolong suami? Kan comel cakap gitu. Isteri yang tolong masak pada suami, dia tahu suami tak dan, suami tak boleh nak ambil bibit bagi pada dia sebab apa? Sebab suami pun kurang duit. Dia duduk ceramah tu. Zaman Rasulullah dulu ada, setiap isteri Nabi ada seorang hamba yang jaga begini. Isteri pun balik rumah goyang kaki. Dia tahu suami dia banyak duit sikit. Dia buat perangai. Dia kata, abang kena masak sendiri, tidak beli di kedai. Ni bukan tugas saya. Tengok tu. Hasil daripada dengar motivasi yang tak betul. Aku tak kira, aku hentam je. Minta maaf. Bismillah. Itu tak betul. Suami yang tolong tu dapat pahala, isteri yang tolong dapat pahala.
Tapi suami janganlah kata isteri tolong tu nak marah ke dia pula. Awak tak masak lagi hari ni ke? Dia kata. Yang kawan tu dengan anak lagi. Dengan apa lagi nak marah buat apa kalau tak masak boleh lauk di kedai senang. Tak ada apa pun, tak ada sebab untuk kita marah. Tak ada sebab. Dia letih tak apa, relax, letih rehat. Sebab letih jadi isteri ni. Kita jadi suami letih cara kita. Letih cara cari rezeki. Sana kemari, pergi situ, pergi sini, letih juga. Dia letih dengan anak-anak. Tuan pernah duduk dengan anak-anak? Sekejap pernah duduk dengan anak-anak tak? Pernah lah. Oi, sekejap duduk dengan anak-anak. Oi, sakit kepala. Kita kata, duduk situ, pergi sini. Dia bayar 24 jam duduk dengan anak macam mana? Hargailah sikit. Kalau dia kata letih tu, tak apa, kita carilah. Lauk ke apa ke. Tak payah masak lah. Ini sebab letih. Tak ada sebab untuk kita marah. Tak ada sebab. Ini bermakna Islam tidak memperhambakan seorang perempuan. Baik. Dan daripada pernikahan dengan isteri yang salihah, dia akan keluar zuriat keturunan yang baik. Dan untuk mendapat zuriat keturunan yang baik ini, Nabi kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa kepada dia. Bukan kita duduk saja-saja, tidak. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta dengan dia. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, dan mereka yang mengatakan di antara ciri-ciri ibadur rahman, iaitu mereka yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina, ya Allah hablana, kurniakan kepada kami. Bermakna isteri yang salihah, anak-anak yang menyejuk mata kita adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita minta, Allah ni dia nak bagi pada kita, dia ajar pula doa kepada kita supaya kita berdoa. Doa yang diajarkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Bila doa mustajab ni, kita kena cari waktu yang mustajab untuk minta dengan Allah. Bila waktu yang mustajab? Tengah malam, di antaranya sepertiga malam. Bila lagi? Pada waktu sahur. Bila lagi? Sebelum daripada buka puasa. Bila lagi? Waktu lepas sembahyang asar nak maghrib tadi. Waktu hari apa ni, hari Jumaat, lepas pada waktu asar. Itu di antara tempat-tempat doa-doa yang dimustajabkan oleh Allah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang mustajab. Kalau orang pergi ke Mekah, doa yang mustajab Allah Ta'ala telah ajar. Waktu yang mustajab kita boleh cari, tempat yang mustajab pula. 3 syarat untuk Allah Ta'ala terima doa kita kalau kita berada di Mekah. Kita berdoalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekat mana tu? Dekat pintu Kaabah tu, kawasan tu. Doa mustajab. Kita berdoa di Raudah, di Masjid Nabawi, doa yang mustajab. Kita berdoa lah Hijri Ismail, doa yang mustajab. Kita berdoa di belakang makam Ibrahim, kita sembahyang 2 rakaat, kita berdoa, tempat yang mustajab. Apatah lagi kita himpunkan 3 itu. Kita berdoa pada waktu malam, doa dengan doa yang mustajab, dan tempat yang mustajab. Apa sebab untuk Allah Ta'ala tolak doa kita lagi? Bagi orang yang tak mampu pergi ke Mekah, ambil 2 perkara: doa yang mustajab dan waktu yang mustajab. Kekuatan seorang mukmin bila berhadapan dengan masalah itu doa. Kita ada masalah rumah tangga tapi kita berdoa tak mau. Berdoa tidak mau. Sebab apa tuan-tuan? Doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh kerana itu, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita perlu buat dalam untuk mencapai keluarga yang sakinah ini? Kena ada kesefahaman antara suami dan isteri. Saya duk tengoklah benda ni berlaku apabila kita bina rumah tangga tu bukan kerana Allah Ta'ala dah, dia akan jadi masalah. Ataupun nak bina rumah tangga tu bukan mengikut kehendak Nabi dah,
Masalahnya duduk di situ. Dia akan berjangkit sampailah seseorang tu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala keampunan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia diampunkan dosa-dosa dia. Mungkin depan saya ni hak menikah lama ada 10 tahun, 15 tahun yang lebih berpengalaman. Tapi hak paling penting sekali, doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ikhlas dalam pernikahan, kita boleh betulkan balik niat kita. Allah Taala mungkin uji kita dengan ujian yang banyak. Sebab tujuan pernikahan itu adalah kerana Allah dan Rasul, kerana Nabi yang suruh. Kalau kita menikah seorang perempuan kerana dia segak tu akan hilang sampai bila-bila. Kalau kedudukan dia tinggi atas muka dunia, belum tentu tinggi di hari akhirat. Kata keturunan yang mulia, mungkin keturunan dia mulia tapi dia sendiri tak tahu mulia ataupun tidak. Sebab tu Nabi kata fasfakh bizatid din, cari yang ada agama, bukan cari hak sekolah agama, bukan cari mengaji mahak tahfiz, tapi yang pandai memelihara agamanya. Di antara perempuan yang pandai memelihara agamanya, menjaga perkataan, menjaga tata tertib, menjaga tata susila, jaga hormat kepada orang, tidak merendahkan orang lain, itu di antara perempuan yang baik. Banyak lagi kalau saya nak sebut ni, kena buat 2 siri kalau nak sebut. Kita tak hurai lagi ayat tu. Ayat yang seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi sebut di hadapan para isteri dia. Kalau membuat perangai begini ni, Allah Ta'ala akan gantikan perempuan kepada kamu yang taibat, qanitatin, abidatin, sayyibatin. Tu Allah Ta'ala sebut tu perempuan, ciri-ciri perempuan tu. Yang tu kita akan hurai nanti insya-Allah, kerana masa kita tidak ada. Tapi hak penting sekali tuan-tuan dikasihi oleh Allah, jikalau kita nak buat kerana Allah Ta'ala, kita kena ingat benda yang buat kerana Allah ni, ujian akan datang kepada kita. Tapi Allah Ta'ala tak biarkan kita tempuh ujian itu dengan baik. Berapa banyak orang yang berkahwin, bahagia dia dengan isteri dia, tapi merana ibu bapa dia. Ramai ibu bapa dia merana. Sama ada ibu bapa sebelah perempuan atau sebelah laki-laki. Kadang-kadang dapat suami yang tak bagi isteri balik rumah mak ayah. Kadang-kadang dapat isteri yang bergaduh dengan mak mentua. Ingat, kalau kita jadi orang lelaki, kita lebih kenal ibu kita dulu nak banding isteri kita. Ibu kita dulu nombor 1. Baik buruk ke ibu kita ni, perangai macam mana pun, tetap ibu kita nak banding dengan bini kita. Bini kita jatuh nombor 2. Dan bini kena ingat, kalau dengan pernikahan yang kamu menikah ni boleh memisahkan di antara seorang anak dan seorang ibu, berdosa besar kamu jadi isteri. Sebab kamu telah pisahkan anak dan ibu. Ibu ni sampai bila-bila yang merupakan kunci surga kepada seorang anak. Sampai bila-bila. Ibu bapa ni merupakan tunggak kehidupan kepada seorang anak. Kita kena ingat, kita kenal ibu ayah kita dulu. Nak mana kita kenal isteri kita, dan kita kenal orang lain. Lebihkanlah mereka, jagalah mereka sekiranya mereka masih ada lagi. Kalau tak ada, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala rahmati kubur mereka, lapangkan kubur mereka sejauh mata memandang, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga, bukan lubang daripada lubang neraka. Itulah mahkota kehidupan kita. Jangan lebihkan orang lain melainkan lebih ibu kita. Jangan lebihkan sesiapa pun melainkan ibu kita. Ibu kita nak makan apa, kita bagi dulu pada ibu kita. Ibu kita nak apa yang tidak bercanggah dengan Allah, kita raikan ibu kita dulu. Kita pergi ke mana-mana beli pada isteri kita, tak beli pada ibu kita, beli pada ibu kita dulu. Isteri kita kata tak, tepi dulu. Dan bagi tahu dia, kalau mu nak jadi bini aku, mu kena hormat pada mak aku. Kalau mu tak hormat pada mak aku, get out in my life, Mak Saleh kata. Betul tu? Dah, kalau tak betul, tolong betulkan. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi